Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya anak-anak Mak Jah di luar sana, cucu-cucu yang tercinta? Apa khabar semuanya? Walaupun anak-anak berada jauh dari Mak Jah, tapi sebenarnya dekat di hati. Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah, cucu-cucu yang tercinta dalam keadaan sihat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan yang paling penting sentiasa mendapat rahmat dan juga redha Allah. Ya anak-anak, kerana dalam hidup kita ni anak-anak, apa pun yang kita buat semestinya yang paling kita inginkan adalah redha Allah, ya anak-anak. Pada minggu ini seperti biasa anak-anak, kalau anak-anak pada hari Jumaat kan, malamnya tu jangan lupa tau, jangan pergi mana-mana kerana ingat temu janji kita. Mak Jah akan bercerita dan juga semuanya untuk anak-anak Mak Jah yang Mak Jah sayangi. Dan pada minggu ini seperti biasa, Mak Jah akan berkongsi cerita pengalaman Mak Jah mengenai misteri Mimaland, ya anak-anak. Kalau mana anak-anak yang agak dah berumur sikit tu masih ingat agaknya Mimaland Theme Park. Masa zaman itu memang agak popular lah. Jadi bagi anak-anak yang muda remaja tu, yang orang kata baru nak masuk awal 20-an tu, mereka tak sempat pergi ke Mimaland kerana Mimaland dah ditutup waktu tu. Jadi mereka tak tahu apa bendanya Mimaland ni. Gempak sangat ke, hebat sangat ke? Ni Mak Jah nak ceritakan sedikit latar belakang Mimaland. Untuk pengetahuan anak-anak, pada zaman kalau tak silap Mak Jah dalam tahun 1970-an, 75, dalam tahun 1975, waktu tu Mak Jah muda-muda lagi. Jadi Mimaland ni dibuka pada tahun 1975. Untuk pengetahuan anak-anak, Mimaland ni adalah theme park taman tema air yang pertama di Malaysia, anak-anak. Masa tu kita tak ada lagi taman tema air kan, yang ada Mimaland. Jadi pada masa tu Mimaland ni memang orang kata ramai orang berpusu-pusu pergi ke sana kan, sebab itu adalah yang pertama sekali di Malaysia. Jadi Mimaland ni dia terletak di Gombak, di Greenwood kalau tak silap Mak Jah, tapi di Gombak, di Ulu Gombak. Dia kawasan yang dia nak masuk dia tu ada hutan-hutan sikit. Dia jalan kampung lah dulu kan. Jadi dia terletak di Ulu Gombak, taman tema air yang pada masa itu terbesar lah, pertama kali di Malaysia. Apa yang ada dekat dalam tu lebih kurang macam taman tema air yang sekarang ni, tapi sekarang ni lagi canggih lah. Tapi dia ada yang tempat macam air terjun tu, main-main air tu, dia ada tasik dia, boleh main naik bot apa semua tu, naik itik apa semua kan. Lepas tu dia adalah permainan-permainan dekat sana.
semuanya berdasarkan air lah, boleh macam bawa bot kan. Lepas tu dia ada juga kalau tak silap Mak Jah, chalet. Dia ada chalet, siapa yang ingin ambil angin dekat situ. Dia ada juga macam restoran dia, kafe dia, dan masa tu dia macam dia letak banyak replika lah. Kalau tak silap Mak Jah replika macam dinosaur apa semua tu, masa tu tengah famous. Jadi pada masa tu Mak Jah pernah pergi sekali dua kali gitu, pergi. Maklumlah tempat tu famous kan, popular. Mak Jah masa tu muda lagi, baru berumah tangga. Mak Jah pergi dengan suami, pergi mandi kat situ, tapi taklah bermalam dekat situ ya anak-anak. Jadi Mak Jah pernah tengoklah Mimaland ni. Jadi Mimaland ni orang kata kalau orang duduk di Kuala Lumpur tu tak sah kalau tak pergi Mimaland. Kebanyakannya pernah pergi Mimaland pada masa tu. Jadi punyalah popularnya Mimaland ni anak-anak, sampaikan banyak juga filem-filem kita pada tahun 80-an 70-an dulu, mereka buat penggambaran di Mimaland. Ada beberapa filem. Kalau tak silap Mak Jah, kalau tengok filem-filem yang lama-lama tu, ala-ala zaman mekanik, suara kekasih, gila-gila remaja, ada banyak yang mereka buat penggambaran di situ. Dia pergi dating Pak Wer dengan Mak Wer tu kan, naik boat apa semua tu, itu di Mimaland. Jadi itu the other side of Mimaland. Itu Mimaland yang cantik-cantik. Tapi sekarang ni anak-anak, Mimaland sudah pun tidak beroperasi, sudah terbengkalai lama dah. Dia cuma sempat beroperasi selama kurang lebih 20 tahun. Dia ditutup pada tahun mungkin 90-an macam tu. Tapi kenapa dia ditutup? Dah maju-maju kemudian ditutup. Dia ada banyak versi. Salah satu mengatakan Mimaland ni ditutup disebabkan tanah runtuh katanya. Tetapi ada juga yang mengatakan keselamatan taman tema air tu dah tak berapa nak selamat lagi, kerana dia ada gelongsor yang besar tu kan. Yang besar tu, gelongsor tu, ada 2-3 orang meninggal. Katanya salah seorangnya adalah orang Singapura, meninggal di taman tema tu, sebab gelongsor dia memang besar ya anak-anak. Dan juga ada yang mengatakan yang benda taman tema tu dah kurang selamat. Dan ada juga yang mengatakan dia di saman, begitulah. Mak Jah pun tak tahu sangat cerita yang sebenarnya, tetapi banyak suara-suara mengatakan yang keselamatan dah tak selamat lagi lah kalau nak bersukaria di Mimaland, kerana tanah runtuh lah sebagainya kan. Jadi sebab itulah dia ditutup. Jadi bila dah ditutup terlalu lama, inilah ceritanya anak-anak. Bila dah tutup terlalu lama tu, adalah perkara-perkara lain pula yang berlaku. Ini yang Mak Jah nak cerita misteri dia ya anak-anak, misteri di sebalik Mimaland. Yang kalau anak-anak pernah tengok sebuah filem, kalau tak silap Mak Jah diterbitkan oleh MIG, tajuk dia Snipers. Filem tu dia memang 90% dia dibuat penggambaran dia di Mimaland. Jadi anak-anak Mak Jah ni, diorang cerita dengan Mak Jah, kru-kru pun bercerita kan. Diorang semasa diorang syuting tu, diorang ni biasalah budak-budak muda ya anak-anak. Kalau masa syuting tu, bila diorang tunggu set kan, dia tunggu nak buat. Kita bila pelakon ni kadang-kadang bila set tu tukar pada scene lain, kita ada masa lah. So bila dalam keadaan yang kita ada masa tu, kita buatlah aktiviti kita kan, nak tunggu diorang pasal lampu lah apalah. Ni yang diceritakan oleh anak Mak Jah, katanya 3 orang sahabat ni,
Mikael dan juga dua lagi kawan dia. Dia orang ni kalau nak tunggu scene lain tu, dia orang ada masa dia orang main frisbee. Kerana dekat situ itu je lah aktiviti yang boleh dibuat, kan. Jadi katanya masa dia main frisbee tu seronok lah. Dia orang sukalah main-main frisbee. Lepas tu besok tu sambung syuting lagi katanya. Lepas tu bila besok tu syuting, 3 orang pelakon ni, Mikael, Fazlan dan juga Pablo ni pergilah syuting. Dalam scene tu biasalah cerita sniper ni dicerita macam psycho. Adalah scene dia orang berlari-lari apa semua. Si Pablo ni dia dah kalau tak silap dia lari dengan satu kawasan macam bukit tu. Jadi dia sudah terjatuh ke apa lebih kurang. Lepas tu dia punya dada dia dekat sini dia dah dislocate. So yang Mikael pula dia lari-lari, dia masuk lubang kaki dia, dah terseliuh kaki dia. Dan Fazlan dia tak kena apa-apa, tetapi Fazlan dah jadi lain. Dia ala-ala dia dah masuk, orang kata tidak sepenuhnya kena rasuk, tetapi dia dah mula nak dirasuk dengan percakapan dia yang lain, suara dia yang macam orang yang dah mula nak kena rasuk. Jadi 3 orang yang main frisbee ni dah kena sesuatu. Jadi anak-anak 3 orang pelakon ni tak boleh nak shoot. Pasal apa? Semua dah sakit. Semua dah orang kata dah ada gangguan. Kan. Jadi company tu dia ada sifu dia pun datang. Sifu dia memang boleh tengok urat kaki ke apa, urat tangan semua dia boleh betulkan dah. Jadi dia pun terpaksa datang ke set, betulkan apa sakit kaki Mikael dan juga Pablo. Lepas tu mereka juga ada ustaz, and then ustaz pun dah tengokkan si Fadlan ni. Jadi ustaz kata sebenarnya masa dia orang main frisbee ni bersukaria sangat dekat Mimaland ni, rupa-rupanya dia orang ni dah terbaling frisbee tu kenalah anak orang tak nampak ni. Anak faham kan, anak orang halus. Dah kena mungkin dia orang sambil berlari tu dah kena tersepak ke apa ke, atau frisbee dah kena kepala anak orang bunian lah. Di tempat tu tempat bunian jadi orang bunian tu dah marah lah. Sebab itulah 3 pelakon ni dah kena dia punya apa kata orang dah kena akibat dia. Jadi itu masa mula-mula, itu masa-masa dia orang syuting. Selepas tu ada banyak lagi gangguan-gangguan yang berlaku anak-anak semasa dia orang syuting Snipers dekat situ. Sebab apa? Memang filem Snipers ni memang dia dekat Mimaland aja. Salah satu juga gangguan dia, saya kenal dengan kru audio man ni. Dia ni berbangsa Chinese. Dia ni memang dia dah agak berumur jugalah, orang panggil dia uncle. Jadi dia ni sangat peka, pendengaran dia sangat peka sebab dia memang orang yang dah agak dia profesional dalam bidang audio man. Jadi audio man ni yang dia akan dengar semua persekitaran apa dialog ke apa semua, dia lah orang yang dengar. Jadi pada masa dia orang tengah syuting ni anak-anak, semua orang diam. Of course lah kan, kalau kita nak syuting, bila director cakap silent on set, diam dekat set, kita semualah diam kan. Takkanlah kita nak menjerit, nak bising, betul tak anak-anak? Kejadian berlaku pada waktu malam, bila diorang pun syuting. Jadi audio pun biasalah, bila kita nak syuting je, audio man pun dia letak itu dekat telinga dia, dengan diorang semua pakai mic semua. Jadi mereka pun berdialog. Yang uncle audio man ni dia bising lah, dia marah. Kenapa bising sangat, dia kata. Sedangkan dia tak boleh nak fokus apa yang
pelakon-pelakon ni cakap, bising lah, you all bising. Dia kata dia suruh cut, dia kata berhenti kejap, dia kata sebab terlalu bising dekat sini, dia kata. Lepas tu mana yang kru-kru yang terbabit tu semua pandang memandang lah, director lah semua pandang memandang, kerana tak ada orang yang bising kat situ, semua diam. Tapi dia orang dah cuak lah, apa benda yang bising sangat kan. Uncle ni cakap macam ada orang berpesta, dia kata bising sangat sampai dia tak boleh nak fokus dia punya audio dia tu. Lepas tu okey, dia orang pun shoot balik. Dia shoot balik, uncle ni letaklah balik dia punya alat tu dekat telinga dia, dia bising lagi. Dia kata tak boleh, dia kata ada orang menyanyi pula. Dia kata ini siapa yang menyanyi ni, dia kata. Sedangkan kalau dekat set tu dia tak ramai perempuan pun, dan memang tak ada orang menyanyi. Lepas tu uncle ni bising, dia pun panggil lah assistant director, suruh dengar. Dia kata mari dengar kalau tak percaya. Assistant director pun dengar. Dia kata memang ada perempuan menyanyi. Tak tahulah lagu apa, tapi memang ada perempuan menyanyi yang mendayu-dayu lebih kurang macam tu kan. And lepas tu assistant director ni pun dia bagi dekat director, bagi kat PA pun dengar memang ada orang menyanyi. Jadi maknanya kesimpulan dia dekat situ, sepanjang dia orang syuting tu memang ada orang lain dekat situ, tapi orang yang tak nampak. Dia orang pun mungkin nak syuting sekali, ada yang menyanyi, ada yang bergembira, semua ada dekat situ. Jadi sebab itulah kejadian tu jadi begitu. Lepas tu dia sebab kalau siang dia kuranglah sikit. Anak-anak, ini waktu malam. Waktu malam adalah waktu diorang dia shift diorang ni berbeza dengan kita manusia kan. Bila kita malam kita nak tidur, diorang malam diorang berjaga. Ni menurut kata Mikael, salah seorang pelakon dia, semasa diorang syuting tu, dari awal diorang syuting day first tu masuk ke Mimaland tu, dia kata dari awal sampai habis syuting ada bau yang sangat busuk, dia kata macam bau bangkai, macam bau najis. Memang busuk sangat. Jadi Mikael ni dia pergi check lah kasut dia, kot terbijak tai kucing ke, tapi bukan bau tai kucing ataupun tai anjing kan. Sebab kita tahulah bau tai kucing macam mana, memang busuk macam bau bangkai, dia kata, yang memang tak boleh tahan di hidung, tapi diorang terpaksa juga buat, dia kata bau tu itu. Tapi yang menjadikan pelik, muskil dia anak-anak, bila diorang pindah set, diorang bila kita syuting ni, kita bukan dekat set yang sama saja. Kadang-kadang kita move kan, kita pergi ke tempat lain, sekejap tempat ni, sekejap tempat mainan contohnya, sekejap tepi tasik contoh kan. Tapi bau tu ikut diorang ke mana-mana. Pelik dan seramnya anak-anak, sampai tegak bulu roma diorang. Lepas tu Mikael ni mengadulah dekat abang dia, Pierre. Dia kata Pierre kata jangan cakap, sebab dia pun memang tercium bau tu. Jadi diam aja. Mungkin orang lain pun mungkin tak berani nak cakap, diam aja. Tapi yang menakutkan, bau tu ikut ke mana diorang pergi. Tapi setahu Mak Jah lah kan anak-anak, bau yang busuk ni memang sesuatu yang tak elok lah. Benda-benda halus, benda-benda yang jahat, kan, bukan benda-benda yang elok lah, benda yang jahat dah ikut diorang di tempat itu kan. Tapi nak buat macam mana kan, anak-anak, syuting terpaksa diteruskan juga. Dekat dalam Mimaland tu dia ada dinosaur, ialah replika dinosaur. Itu pun satu hal anak-anak, dinosaur ni dia bergerak. Contohnya kalau dekat sini, mungkin besok dah dekat sini, ataupun 2-3 hari lagi kita pergi dah dekat tempat lain. Jadi dia bergerak, berjalan-jalan anak-anak. Bayangkanlah tempat tu punya banyak
gangguannya. Sebab itulah orang kalau boleh memang tak nak pergi sana. Tapi nak buat macam mana kan anak-anak. Kadang-kadang kalau kita syuting, kita terpaksalah ikut aja apa kehendak skrip tu. Kalau dia kata dekat situ, kita terpaksalah pergi situ walaupun kita tak nak kan. PA ni dia kalau syuting dia selalu bawa isteri dia kan. Dan isteri dia ni dia mata dia ni memang boleh nampak. Jadi pada malam yang dia orang syuting yang masa malam yang tiga orang pelakon ni kena sesuatu, dia duduk dalam kereta. Isteri PA ni dia kadang-kadang dia maklumlah malas nak pergi tempat-tempat yang kotor-kotor macam tu, dia lepak dalam kereta. Kereta ni dia parking tak ada jauh daripada Tasik itu anak-anak. Tasik yang kalau dulu besarlah Tasik dia, tapi sekarang ni mungkin Tasik tu dah kecil sikit lah sebab dia dah dimakan usia kan, dia dah terbengkalai. Jadi menantu Mak Jah ni dia cerita dengan Mak Jah, dia kata masa dia orang nak pindah ke tempat lain, dia terpaksa ubah kereta lah. Jadi dia orang pindah ke tempat yang lain, dia pun keluar lah. Dia kata dia keluar, dia nampak, dia kata dekat Tasik itu ada perempuan tengah melambai-lambai macam ni, betul-betul dalam Tasik. Dia kata tapi muka dia tak berapa jelas, tetapi itu sebab dia malam kan, jadi tak nampaklah jelas muka dia, tapi dia nampak perempuan tu melambai macam tu. Melambai dia pasal apa? Dia yang nampak, jadi perempuan tu lambai dia macam tu di tengah-tengah Tasik itu. Dan dia kata dia sangat takut anak-anak meremang bulu roma dia, tapi dia buat tak tahu aja. Lepas tu dia orang pun pindah ke tempat lain, dia pun tak nak pandang lagi tempat Tasik itu. Dia kata itulah kejadian yang memang sangat-sangat menakutkan dekat Mimaland. Rupanya Mimaland ni menurut kata anak-anak Mak Jah yang diorang juga pernah syuting Highland Tower, Mimaland ni lagi teruk daripada Highland Tower. Dia kata dia punya mengacau, dia punya misteri dia, mistik dia lagi kuat, aura benda-benda halus ni lagi kuat daripada Highland Tower. Mak Jah pun kebetulan Mak Jah memang ramai kawan-kawan Mak Jah yang duduk di Ulu Gombak. Duduk Gombak, Mak Jah bertanyalah pasal Mimaland ni semua ni. Rupa-rupanya anak-anak, Mimaland ni dia ni dulu sebelum Mimaland ni buka, rupa-rupanya kawan Mak Jah cakap itu tempat orang buang barang. Jadi orang yang duduk dekat Gombak dia orang tahu. Dia kata orang yang buang-buang saka ni, dia kata yelah orang zaman dulu. Dia kata situlah hutan dia orang buang. Lepas tu dia kata dekat kawasan tu banyak kampung bunian. Lepas tu buka taman tema air, itulah dia menjadi-jadi. Jadi bila ditinggalkan, tak ada orang lagi dah pergi ke situ, dia orang pun berpesta lah dekat situ. Anak-anak ada macam-macam dekat situ. Memang seronok sangatlah tempat dia kan. Orang-orang yang duduk di Gombak memang dia orang takkan pergi kawasan tu, sebab dia tahu kawasan tu kawasan yang tak elok. Dia kata kawasan yang banyak sangat benda-benda halus. Jadi kan anak-anak, sebelum Mak Jah mengundur diri, Mak Jah ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada anak-anak yang menyokong Mak Jah, pada anak-anak yang telah meluangkan masa sanggup mendengar cerita Mak Jah, celoteh Mak Jah. Terima kasih tahu anak-anak kerana sudi mendengar cerita Mak Jah dan sudi berkongsi pendapat, apa-apa komen anak-anak, semuanya Mak Jah hargai. Mak Jah ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Jangan jemu tahu, jangan jemu dengan Mak Jah berceloteh, bercerita tahu anak-anak. Minggu depan kita jumpa lagi. Mak Jah sangat teruja tahu nak jumpa dengan anak-anak semua. Tapi sebelum Mak Jah mengundurkan diri, ingat pesan Mak Jah, jangan leka hidup di dunia ini anak-anak, kerana ada yang memerhatikan kita di alam sana.